Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan ibadat. Bab kita pada kali ini bab sunnatiz zuhri, bab sembahyang sunat waktu zuhur. Kita dah belajar banyak dah. Hari itu sunat fajar, di mana sunat fajar ini 2 rakaat yang tidak ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan sunat fajar ini setara mana kelebihannya? Kelebihannya lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungannya. Mana kalau gerai dunia untuk tangan kita, baik kita semaya. Kalau boleh semaya sunat fajar itu lebih baik lagi daripada kita boleh memiliki geran dunia. Itu terlalu tinggi kedudukan kelebihan sunat fajar. Selepas fajar dia mari zuhur. Itu dipanggil tartib mantiki. Biasa ke hari ini fajar, lepas fajar mari zuhur. Yang kita nak sambung kali ini iaitulah tentang sunat zuhur. Islam sangat menggalakkan kepada setiap umatnya agar berlomba-lomba untuk melakukan kewajipan yang dituntut oleh Islam ke atas mereka. Kewajipan tersebut meliputi fardu ataupun yang sunat. Jadi oleh demikian, sembahyang-sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepasnya merupakan tuntutan agama dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang berganda-ganda. Ini bila kita sebut tentang sunat dan fardu, menjadi perbincangan di kalangan kita. Bila orang sebut hak ni Nabi buat ni, kita tanya lagi, hak Nabi buat tu hak sunat ke hak fardu? Nampak? Orang dulu, orang-orang yang saleh, tak, bila dia dengar hak Nabi buat, dia terus laksana. Tak payah duk cari hak ni hak sunat ke hak ni hak fardu ni. Kerana kualiti tu berbeza. Kita sekarang ni nak cari kelonggaran lagi. Nak cari kelonggaran. Setakat mana boleh longgar, setakat itulah kita nak tegak. Kalau longgar boleh masuk, dia tegak nak buka lagi. Ni isu bila berlaku lepas haji ni. Lepas haji, ada orang duduk tanya, dia kata, Ustaz, macam mana ni? Tak usah bawa orang haji ni. Dia seronok pula. Dia kata kita tak payah pergi melontar lah malam ni, rehat-rehat sini je. Ada setengah tu berehat di Mekah. Tak apa, dia kata, kita bayar secukup berah ya. Tengok cara bercakap tu, cara penjelasan tu, tak apa, bayar cepat berah. Tak pergi melontar malam ni, kita qada malam esok. Ini memperkecilkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam amalan tu Tuhan sebut, Allah Taala, Nabi kita sendiri buat, duduk situ bermabit. Nabi kita melontar pada malam tu tanpa uzur. Jadi dia menjadi main-main, lekeh pandai. Jadi pasal itulah bila kita bincang tentang agama, tentang syariat, yang pertama sekali kita letak benda tu implikasi dia. Kalau mu tak pergi, memang boleh bayar. Dalam masalah haji ni banyak bayaran dia. Dia panggil dam ataupun fidyah. Tak pergi mabit satu malam, bayar cukup berah. Cukup berah berapa riyal ya? Baru 5 riyal. 5 riyal ni banyak ke sikit? Sikit 5 riyal. Orang pergi haji orang kaya semua. Tak? Bukan tu cara dia. Cara yang sebenarnya kita kena letak depan mata kita. Tak pergi boleh. Apa sebab? Ini soalan. Sebab apa tak nak pergi? Uzur? Tak apa. Keuzuran itu satu keuzuran. Uzur itu satu keuzuran. Dimaafkan. Tapi kalau tak pergi kerana nak rehat-rehat lah sini. Balik di Mekah dah ni kita rehat dulu satu. Tak. Haji itu ibadah. Ibadah perlu kepada pengorbanan, perlu kepada jihad, perlu kepada penat. Jadi bila orang ni tak pergi kerana seronok-seronok, suka-suka main-main je, bukan main-main jugalah, tapi maknanya nak ambil pendekatan yang mudah, kita kena letak awak yang pertama sekali berdosa. Tahap yang kedua barulah bayar.
Bayaran itu jangan tak nombor satu, tak nombor dua. Pada itulah satu kes yang berlaku. Ada sekumpulan anak beranak orang kaya tak mau pergi melontar. Dia takut, zaman dulu takutlah sikit melontar di tempat sempit. Pihak yang bertanggungjawab dia panggil anak, dia kata, "Ustaz, cuba naik tingkat berapa ni?" Naik. Mula-mula kita masuk, dia tanya, "Ustaz, berapa ekor kambing nak?" Allahu Akbar. Cara tanya tu hebat. Berapa ekor nak kambing? Orang ni kalau kita kata nak kambing satu kontainer, dia boleh bayar, dia kaya. Anak kata bukan soal kambing. Soal kitanya mari haji ni kepatuhan kita kepada Allah. Melontar wajib. Bermabit di Mina wajib. Tanpa uzur berdosa. Kalau kita buat berdosa dengan sengaja, macam mana kita nak mengharap dapat haji mabrur? Letak mukaddimah tu kena. Tak sampai berapa minit dia tukar channel, dia kata, "Ustaz, pukul berapa nak pergi esok?" Tak tanya dah kambing berapa ekor nak. Mula-mula masuk ke muka lain, dia kata, "Berapa ekor nak kambing?" Kata dah, Datuk ni kalau kita kata sekat 100 ekor main-main dia. Satu kontainer saya boleh angkat, Ustaz, apa lagi kambing 1 ekor? Dia bukan soal kambing, soal ni ibadat. Tak situ dulu. Sama balik ke cerita kita ni. Bila sebut tentang salat sunat, akan timbul lagi kalau tak buat berdosa. Tak berdosa. Tapi tak buat ni satu kerugian lah yang besar bagi kita. Sama dengan isu puasa 10 Muharram. 10 Muharram tu kecil ke besar pahala? Besar. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah. Aku harap Allah Taala ampun dosa setahun. Kecil ke? Besar. Tapi kita boleh lagi bincang, tapi puasa ni sunat je. Dia ada kalimah jah di belakang. Puasa ni sunat je. Kalau tak buat pun tak apa. Memang tak buat tak berdosa. Tapi kerugian tu yang kita nak, kerugian. Kalau harta dunia lah, beli RM10 dapat untung 15, untung RM2, bonggar kita, berlari kita nak cari tak? Berlari tak berlari? Berlari sebab untung. Tapi dalam bab akhirat ni rasa tidak kuat, rasa tidak besar. Kenapa? Kerana cahaya lemah. Bateri keimanan kita tu tidak begitu tinggi. Jadi inilah kata ulama. Kita baca dalam kitab-kitab mereka, dia kata orang-orang dulu, orang-orang yang saleh, bila sebut tentang sunnah Nabi SAW, dia tak tanya dah, sini sunat ke wajib, terus buat. Muakkad tak muakkad, buat. Jadi kita hari ni banyak pula soalannya. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha." Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar katanya, "Aku telah bersalat bersembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat lagi lepas daripadanya." Salat ini salat apa ni? Salat sunat, dia panggil sunat ratibah. Sunat ni ada 2 kategori. Satu dia panggil sunat ratibah, satu lagi sunat tidak ghairul ratibah. Sunat ratibah ni maknanya sunat muakkad yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak tinggal dia. Kalau tertinggal, dia qada. Sama juga kita hari ni, kalau kita tinggal sunat ratibah, kita boleh qada. Kita sebelum mari zuhur dah terlewat. Orang dah iqamat dah salat. Maka lepas mari zuhur kita sembahyang sunat ba'diyah, kemudian kita qada yang ratibah sebelum zuhur. Itu dipanggil perbezaan di antara ratibah dengan ghairul ratibah. Pengajaran hadis, sembahyang sunat rawatib, dia ratibah lah, rawatib jamak dia, sangat-sangat dituntut ke atas kita kerana sembahyang tersebut dapat menampung kekurangan pahala sembahyang fardu. Ratib biasa kan di Malaysia ada orang guna perkataan imam ratib. Dia ada istilah dia imam ratib. Apa makna imam ratib tu? Imam tetap. Itu makna imam ratib. Kau tak guna, dia mungkin di negeri itu tak apa, tapi kalau di setengah tempat dia guna perkataan imam ratib, makna imam yang tetap. Yang kedua, sembahyang sunat rawatib sebelum zuhur 2 rakaat dan 2 rakaat selepasnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah mana sunat yang kuat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan, dia tak tinggal, kalau tinggal dia qada. Nanti kita tengok dalam bab lain. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri. Rawahul Bukhari. Maksud hadisnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat rawatib 4 rakaat sebelum salat zuhur. Tengok. Hadis tadi 2 rakaat. Hadis tadi 2 rakaat. Hadis ini 4 rakaat. Apa beza dia? Kita tengok perbezaan dia. Pengajaran hadis. Sembahyang sunat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat adalah sunat muakkadah yang jarang sekali ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia naknya sunat sebelum zuhur tu 4 rakaat. Jadi kita hari ni 2 rakaat, tambah lagi 2. Yang tak tahannya langsung tak ada. Itu yang penat. Betul tak? Yang banyaknya 2 rakaat pun tak ada. Itu jadi susah. Yang kedua, amalan sunat yang sentiasa dilakukan oleh seorang akan mendapat ganjaran pahala yang hampir sama dengan amalan-amalan wajib. Itu huraian ialah. Hadis yang ketiga, wa anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin-nas thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini wa kana yusalli bin-nas al-maghriba thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini wa yusalli bin nas al-isha wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'ataini. Rawahu Muslim. Maksud hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini pentingnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai ni. Kerana apa? Kerana mereka nak cerita balik kepada kita tentang apa amalan yang Nabi kita buat di rumah. Sebabnya setiap isteri dia ada cara dia. Isteri yang sudah berumur, apa cara Nabi kita berkomunikasi, bermuamalah dengan dia. Dengan Aisyah isteri yang muda, bagaimana pula cara dia? Banyak sekali amalan-amalan yang telah dituntut, diminta oleh Aisyah ni menjadi kelonggaran kepada kita. Banyak. Contohnya bila orang pergi haji. Biasa menjadi kebiasaan masyarakat kita ni, terutama orang Melayu ni. Kalau pergi haji, dia mesti nak ulang balik umrah. Ulang kalau tak cukup 7, tak puas hati, nak 7 juga. Sakit kaki, belengah lutut pun jalan. Yang penting 7 kali. Sebab apa? Bagaimana kita nak tahu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah dia pergi umrah, dia ulang 2 kali. Tak ada. Dia pergi haji, dia tak ulang kali yang kedua. Jadi kelonggaran ini mari daripada Aisyah. Sebab Aisyah waktu datang haji, dia mari haid. Bila mari haid, maka umrah dia dicampur dengan haji. Dia panggil qiran. Umrah dengan haji sekali. Lepas haji, isteri Nabi hak lain boleh balik sekali umrah, sekali haji. Dia kata takkanlah aku ni isteri dia juga balik umrah dan haji. Umrah dan haji kembar sekali. Rasa tak puas hati, dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi umrah lain. Nak pergi buat umrah sekali lagi. Maka Nabi kita benar, Aisyah pergi ke Tanaim, niat umrah, masuk balik ke Mekah. Jadi kelonggaran yang Nabi kita benar kepada Aisyah inilah memberi peluang kepada kita, boleh kita ulang lagi umrah. Jadi cuma timbullah perbahasan di kalangan ulama tu, apakah sunnah kita ulang balik ataupun tak sunnah, itu cerita lain dalam bab haji lah. Cuma nak cerita kelebihan Aisyah ni, kerana dia lah yang banyak menceritakan, dia juga banyak minta benda-benda. Waktu hari raya Nabi kita lalu kat dekat masjid, tengok orang Habasyah buat pertunjukan di masjid. Aisyah nak tengok, Nabi bawa dia suruh tengok. Tengok. Jadi biar kita nampak bahawa Islam itu ada kelonggarannya di tempat-tempat tertentu, tapi biar ada kawalan lah. Cuma nak cerita kelebihan Aisyah radhiyallahu taala anha ni sangat besar radhiyallahu taala anha. Mari bawa Syiah ni, dia nyik Aisyah ni, dia kutuk Aisyah sehabis-habis kutuk, seolah-olah Aisyah ni seorang manusia yang tidak ada adab, yang tidak ada akhlak, orang yang jahat, tak pernah sabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, takkanlah Allah Taala pilih untuk Nabi isteri orang yang jahat sebagaimana sangkaan mereka. Logik ke tak logik? Tidak sekotor itu orang panggil tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat pokok ni. Dia kutuk habis-habis. Aisyah ni termasuk sampai dia panggil berhala besar. Dia panggil ke Aisyah. Jadi Aisyah cerita kepada kita, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalat di rumahku 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur.
Jadi Nabi kita semaya di rumah dia. Rumah dia dekat ya. Kalau kita masjid memang gini. Masjid ada kiblat gini rumah dia. Pintu dia tu masuk masjid gini. Dia salat di rumah, lepas tu dia masuk di rumah. Kita kalau salat di rumah 4 rakaat, mari tak sempat dah salat. Selepas itu baginda keluar lalu bersembahyang bersama orang ramai. Dia keluar salat dengan orang ramai. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah lalu sembahyang lagi 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua ni apa dia? 2 rakaat ba'da zuhur, selepas zuhur. Ratib selepas zuhur. Baginda juga sembahyang maghrib bersama orang ramai. Apabila baginda balik ke rumah terus sembahyang sunat 2 rakaat. Sunatnya buat di rumah. Kemudian baginda bersembahyang isya berjamaah di masjid. Kemudian balik ke rumah lalu sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi Aisyah semua cerita kepada kita, Nabi kita melakukan salat sunat itu di mana? Di rumah dia. Sebab rumah dia dekat. Dan itulah yang afdalnya. Sembahyang sunat itu di rumah. Kita hari ini kalau kita sudah sembahyang di masjid, lepas tu kita balik ke rumah, ada jaminan ke kita nak sembahyang sunat? Kau memang jaminan terlalu nipis. Ada jaminan? Tak jamin selalu tak. Tak ada siapa rumah lah. Siapa tengah jalan dia pergi ada kawan-kawan. Weh mari lu berhenti kedai kopi pakai sunat rawatib situ ya. Balik-balik rumah tak ada wuduk pula, kau kenyam mengatuk habis. Assalamualaikum. Jadi yang asalnya, yang sunatnya, salat sunat itu di mana? Di rumah. Ini amalan Nabi SAW. Tetapi kalaulah tak ada jaminan kita boleh salat di rumah, maka buat di masjid. Kenapa? Mana baik kita terus tak salat dengan kita salat, walaupun kurang afdalnya, darajatnya kurang, lebih baik daripada tak buat langsung. Maka salatlah di masjid. Dalam saat-saat kita tidak ada jaminan, kalau sampai di rumah boleh lakukan salat. Pengajaran hadis, disunatkan sembahyang berjamaah di masjid bagi sembahyang fardu. Jadi dalam kitab kata disunatkan. Sunat pun sini kalau sunat agak bukan sunat kuat lah, sunat muakkad. Ada setengah orang kata fardu kifayah. Ada juga ulama mengatakan sembahyang fardu ni, sembahyang jamaah ni wajib. Tetapi disunatkan juga sembahyang sunat rawatib itu di rumah. Jadi sunat kita sembahyang sunat dia panggil sunat. Sembahyang sunat itu sunnahnya di rumah. Itu kita kena beza di antara. Orang nak bahas sekarang di antara apa beza di antara sunat dengan sunnah. Boleh beza tak beza kita? Ada beza ke tidak di antara sunnah dengan sunat? Setengah orang kata sunat tu maksudnya perkara tidak wajib. Sunat. Kalau bersunat potong kepala tak? Itu bersunat dia panggil. Jadi banyak sangat sunat kot Melayu ni, banyak sunnah. Tapi kalau sunnah itu mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ikut. Yang kedua, sembahyang berjamaah mempunyai kelebihan yang istimewa seperti ganjaran pahala yang berganda-ganda sehingga 27 pahala. Hadis yang keempat, wa an Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud hadisnya daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nama apa dia? Tahu nama apa dia? Ramlah nama dia. Ummu Habibah, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Anak kepada Abu Sufyan, pemimpin Mekah. Ini benda ajaib ni. Abu Sufyan lawan Nabi. Berapa tahun lawan? Kita selalu buat kira-kira, kena ingat. Daripada Nabi nanti jadi Rasul, duduk di Mekah berapa tahun Nabi kita? 13 tahun. Betul tak? Hijrah Madinah. Tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah, barulah Abu Sufyan masuk Islam. Maknanya berapa tahun Abu Sufyan ada perang dengan Nabi? 20 tahun. 20 tahun perang. Nabi ambil anak dia Ramlah ni, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, buat isteri. Abu Sufyan tanya, tengok. Hai, kita lawan Muhammad jadi natu kita. Nak kata apa? Dekat dengan waktu Nabi kita nak masuk ambil Mekah balik, berlaku kes di antara orang Mekah dengan orang Madinah ni yang batal perjanjian. Abu Sufyan pergi ke Madinah. Dia tahu
Ramlah ni isteri Nabi, anak dia. Tentulah anak dia baik dengan dia. Anak kan. Maka dia pergi rumah Ramlah, Ummu Habibah. Bila dia masuk dalam rumah dia nak duduk, ada tikar Nabi kita duduk. Tikar Rasulullah duduk. Ummu Habibah ni, Ramlah ni ambil tikar tu lipat. Lipat tak sebi ayah dia duduk. Dia kata, kenapa Ananda lipat tikar ni? Gulung tikar ni kenapa? Apakah tikar ni kotor, tak layak dengan ayah duduk, ataupun ada sebab lain? Aku tak layak aku duduk atas tikar ni. Anak dia kata apa? Ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bukan orang Islam, najis, tak boleh duduk atas tikar Nabi. Terkejut pak dia, laqad asabaki ba'di syarran ya bunayyah. Dia kata, punuh benar dah mung ni, sekat tak duduk dengan ayah ni. Dia kata apa? Tapi sikap. Dia tak layak ayah dia. Cuma ayah duduk, tak apa, duduk. Asal ambil tikar lain. Tapi ini tikar Rasulullah, tak layak dengan ayah duduk. Itu cerita dia. Ramlah ni. Kalau cerita satu persatu isteri Nabi, memang cantik lah. Lepas itulah dalam siri-siri khutbah kita yang lepas tentang kelebihan Nabi, kelebihan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala, insya-Allah kita akan sambung balik. Kerana di saat sekarang ni serangan orang jahat ni kepada sahabat-sahabat Nabi ni teruk sekarang ni, teruk. Tangkapan yang dibuat tu kecil tu. Pengikut dia sudah lama, sudah begitu ramai. Jadi kita hari ni barulah nak bertindak, terlalu jauh lah jarak dia ni. Ummu Habibah Ramlah kata apa? Binti Abi Sufyan ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat tentang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 lagi selepasnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang tersebut daripada dimakan oleh api neraka. Kecil ke besar? Kecil ke besar? Saya rasa kecil. Kalau besar, tak tinggal dah kita. Tinggal tak tinggal? Pak ni mesti kannya betul ni. Jaga betul-betul waktu. 4 rakaat belum zuhur mesti. Tapi kalau kita rasa kecil, kita buat ke tak buat? Kalau tak buat tu kecil lah tu maksudnya. Kita rasa kecil. Pasal kalau kita rasa besar, kita rasa penting, mestilah kita bersungguh buat. Tengok ni besar kelebihan dia. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 lagi selepasnya, haramahullah ala nar, maka Allah SWT mengharamkan orang tersebut daripada dimakan oleh api neraka. Jadi kalau kita rasa besar, maka 4 rakaat belum zuhur ni jangan ditinggalkan, dan 4 rakaat selepas zuhur pun jangan ditinggalkan. Nak pergi ke mana kita? Cepat sangat nak balik paling tinggi, balik makan. Tak, balik berehat. Tapi 4 rakaat ni tengok dia punya kedudukan. Hadis ini kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih, dan ulama lain juga mengatakan hadis ini sahih, mana kuat. Pengajaran hadis, orang yang sentiasa mengamalkan sembahyang sunat rawatib semasa hidupnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Ini kedudukannya. Yang kedua, orang-orang Islam yang berdosa akan diazab dalam neraka, tetapi mereka tidaklah kekal selama-lamanya di dalamnya seperti orang-orang kafir. Ini beza. Orang kafir khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Tapi orang-orang beriman, dia jahat ke, setara mana dia punya perangai tak baik dia, maka dia akan masuk neraka dan dibalas, diazab. Kemudian bila habis siksaan itu, mereka akan keluar balik, akan dimasuk ke dalam syurga. Tapi kita janganlah kata tak apalah kalau macam ni kak, moga masuk syurga juga akhirnya. Nak lepas tu berat, bukannya main-main, bukannya kecil. Mereka akan diazabkan mengikut maksiat yang dilakukan di dunia dahulu, mengikut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita sentiasa bertaubat kepada Allah, dan kita umat dia yang banyak berdosa ni tak nak taubat. Jadi dengan kita bertaubat, Allah Taala hapus balik kesalahan-kesalahan kita tu, dihapuskan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salihun. Maksud hadisnya daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat sebelum tergelincir matahari.
Ba'da. Salah tu bukan sebelum. Selepas. Baiki balik. Sebelum gelicir tak boleh solat. Sebelum gelicir matahari, sebelum zuhur tak boleh salat. Baiki kitab. Ba'da. Ba'da tu mana selepas. Dia tulis sini sebelum. Baiki kitab itu selepas. Ini kadang-kadang kitab ni kita perlu juga. Bila kita baca, jangan kata kitab tu betul semua. Salah cetak. Bukan salah pengarang. Pengarang orang baik-baik, orang alim, orang yang jauh semua. Tapi cetakkan salah tu berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Tengok macam ni. Sebelum tak boleh salat. Waktu larang tu. Selepas tergelincir matahari. Baiki kitab. Nanti balik baca pula dia kata belajar dengan ustaz ni. Belajar apa kita tak baiki. Sebelum daripada sembahyang fardu zuhur. Maknanya masuk waktu zuhur, sudah azan, kita sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat, sambung lagi 2 rakaat. Jadi bila apa kena bagi mura'ah lah. Muazzin ni kena ambil masa lah sikit, jangan terus qamat ya. Salat 2 rakaat, sambung 2 rakaat lagi. Baru qamat. Kalau tidak, kita mengabaikan peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mencapainya. Jadi kita pergi qamat, orang pasal kena salat. Maka terlepaslah kelebihan itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masa ini adalah waktu pintu-pintu langit dibuka. Allahu akbar. Bila waktu zuhur tu, waktu pintu langit dibuka, dan aku suka dan senang hati jika segala amal baik aku naik ke situ pada waktu tu. Amalan kita naik dalam keadaan kita duduk salat. Cantik tak cantik? Cantik. Supaya juga dengan Nabi kita suruh berpuasa pada hari Khamis. Orang tanya kenapa ya Rasulullah? Nabi kata hari Khamis ini hari Allah Ta'ala diangkatkan amalan kita seminggu. Kepada Allah laporan seminggu diangkat. Nabi kata aku suka waktu naik amalan aku itu dalam keadaan wa ana saim, aku sedang berpuasa. Jadi kita lakukanlah amal puasa pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis, puasa sunat. Puasa sunat ni besar kelebihannya. Muslimin dan muslimat, kelebihannya terlalu besar. Nabi mengatakan puasa 1 hari fi sabilillah, kerana Allah Ta'ala puasa, bukan kerana nak kuruskan badan, tidak, bukan kerana diet apa ni doktor suruh puasa. Ba'adallahu wajhu 70 kharifan, sehari kita puasa sunat, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka 70 tahun, jauh muka kita daripada neraka. Kecil ke besar? Payahlah, dia kata ustaz, nak tinggal puasa ni payah tu kalau kita kata payah. Tapi kalau kita puasa, mati. Pensan? Tak pensan, tak mati pun. Bahkan sehat pula. Sehat tak sehat puasa ni? Sehat puasa ni. Waktu di Mekah baru ni, anda jumpa satu kitab, nama dia Tibbul Ibadat. Tib al-Ibadat. Apa ni? Tib di mana? Perubatan. Perubatan dalam ibadat. Perubatan dalam ibadat. Orang sakit lutut, apa dia ubat dia? Puasa. Pasal apa? Biasa sakit lutut ni berat. Dia punya spring dia tak apa gagak, dia puasa kurus sikit lah. Jadi bila kurus sikit gaya dia akan tak hilang sakit lutut. Banyak benda-benda lagi. Orang sakit dia panggil tibul, sebuah kitab Tibbul Ibadat. Tib perubatan ibadat. Dengan ibadat tu jadi sihat. Allahu akbar. Kalau kita kaji satu-satu, tak ada dalam syariat Allah SWT ni benda-benda yang tidak baik. Tak ada. Yang adanya yang tak baiknya kita tidak memahami hikmat ibadat, hikmat syariat itu Allah Ta'ala beri pada kita. Itu ya. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, katanya hadisun hasan, hadis hasan kata Tirmizi. Pengajaran hadis yang pertama, hadis yang tersebut di atas memberi peringatan kepada kita semua agar mengerjakan sembahyang sunat rawatib sebelum daripada sembahyang fardu zuhur. Kerana waktu itu semua pintu-pintu langit dibuka untuk menerima segala amalan-amalan manusia, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Na'udzubillah. Waktu itu waktu langit terbuka. Yang kedua, setiap amalan manusia akan dicatat oleh malaikat, kemudian ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat catat, dia bagi tahu kepada Allah, tunjuk laporan. Tuhan tahu semua dah. Tapi nak suruh cerita kepada kita bahawa ada laporan, ada catatan. Oleh itu hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang, kemudian mengerjakan perkara yang disuruh. Jadi kita tak, kalaulah kita hari ini di zaman
lemah iman. Di zaman tak tahu nak buat apa. Kalau kita tak mampu buat ibadat, tak mampu nak buat, malas, jangan buat maksiat. Tu cara dia. Faham kaedah tu? Kalau kamu tak mampu buat ibadat, buat macam mana? Lemah iman. Jangan buat maksiat. Maksudnya, waktu malam kita nak tahajud tak boleh. Nak bangun tak kuat. Tak apa. Maka kita buat apa? Kita tidur. Tidur tu maksiat ke? Tak maksiat. Tidak maksiat tidur. Tapi jangan pergi berjalan. Kalau tak mengantuk oleh ni, nak buat ibadat malas, keluar daripada rumah. Semua dapat. Apa berlaku? Dah berlaku. Tengok maksiat pun berlaku. Jumpa kawan-kawan pula mulut tu habis. Dia ulah berlaku atas dunia ni. Kecil ke besar tak kira. Atas bawah masuk belaka. Jadi kaedah ulama-ulama mutaakhirin zaman kita ni, tok guru kita rahimahumullah, dia kata kalau kamu tak mampu buat ibadat, mu jangan buat maksiat. Habis. Macam mana tak lagi? Duduk di rumah. Nak pergi buat ibadat tak mampu. Duduk di rumah, jangan keluar. Habis tidur. Kalau boleh tidur, tidur. Tak boleh tidur, duduk dia. Buang dengan anak-anak. Apa ni? Buang dengan isteri dia. Apa salah? Dengan isteri tak ada masalah, boleh tak buang dengan dia. Ini kita buang orang kosir. Ini satu kaedah yang cantik yang kita kena ingat. Hadis yang keenam dalam bab kita ni, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Aisyah kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tidak dapat sembahyang sunat sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat, dia tak sempat. Orang datang contohnya, mari orang tetamu, mari cakap dengan Nabi, mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai masuk waktu zuhur dah lama dah, Nabi kita tak sempat sembahyang zuhur, sembahyang sunat, maka dia sembahyang zuhur. Maka baginda pun melakukan salat selepas daripada sembahyang fardu zuhur. Dia akan qada lepas zuhur tu. Hak belum zuhur. Jadi ini membuka pintu pada kita. Buka pintu itu. Tengok dalam pengajaran hadis, sekiranya seorang tidak sempat melakukan sembahyang sunat sebelum zuhur disebabkan uzur syar'i, maknanya kita kerja, maklum sajalah, keluar daripada pejabat nak pergi masjid, sampai di masjid orang dah salat zuhur, kita terus je salat. Jangan duduk sembahyang seorang tepi dinding tu. Ada setengah kawan-kawan kita ni biasanya orang-orang pengikut mazhab Hanafi. Di Mekah ketara sangat, di Madinah pun nampak. Orang mazhab Hanafi ni bagi dia tak boleh tinggal sembahyang sunat 2 rakaat pelajar fajar, tak boleh tinggal. Kalau imam salat dah sembahyang subuh pun, dia mesti lakukan sembahyang sunat tu 2 rakaat. Tengah jalan dia sembahyang. Dia break situ, dia akan salat juga. Cepat juga, laju macam ayat patut padi. Allahu akbar, mana kira cukup. Dia tak ada tamak ninah pula buat dia ni. Laju, yang penting dia kena salat. Kita dak lah. Dah kita sampai ke masjid, imam dah salat zuhur, apa kita buat? Terus dia salat bersama dengan imam. Selepas salat nanti kita qada balik yang kita tinggal tadi, boleh diqada. Jadi orang yang tidak sempat melakukan sembahyang sunat sebelum zuhur, maka hendaklah dilakukan sembahyang tersebut selepas zuhur, boleh qada. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh melakukan segala amalan yang dituntut oleh Islam akan diberi ganjaran pahala di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hamba-hambanya yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Jadi itu 6 hadis dalam bab kita ni, bab sembahyang sunat sebelum zuhur. Kita tengok tambahan sedikit huraian ulama, dia kata apa? Jadi buat catatan di bawah tu. Yang pertamanya dia kata apa? Sembahyang sunat zuhur ni kesimpulan kita buat. Sembahyang sunat zuhur dia ada berapa? 6 rakaat. 4 sebelum, 2 selepas. Sekiranya kita terlupa atau tak sempat nak salat belum zuhur, sunat rawatib kita ni 2 rakaat paling kurangnya, 4 yang sempurnanya, bagaimana kita kena buat? Hendaklah kita salat sunat qabliyah tadi selepas salat zuhur. Jadi kata ulama, li'anna rawatib tuqda kama tuqdal faraid. Sunat rawatib yang muakkad ini nak diqada sebagaimana kita qada sembahyang fardu. Jelas ke tidak? Sunat rawatib yang muakkad.
Yang 12 rakaat Nabi kita sebut. Ingat tak ingat 12 rakaat? Coba kira. Hitung balik. Kan kita dah belajar hadis. Nabi kata siapa yang menjaga 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Ta'ala bina kepadanya sebuah apa? Sebuah mahligai dalam syurga. Setiap hari dapat. Berapa rakaat? 2 sebelum fajar. Tanda. 4 sebelum zuhur. Lagi 2 lepas zuhur. Berapa? 8. 2 selepas maghrib 10. 2 selepas isya 12. Ini dipanggil sunat muakkad. Sunat muakkadah yang Nabi kita tak tinggal sallallahu alaihi wasallam. Kalau tertinggal Nabi akan qada. Pernah Nabi kita semaya sunat lepas asar. Lepas asar dia semaya sunat. Lepas asar ni waktu tak boleh semaya sunat ke boleh? Tak boleh. Bila ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah, Tuan salat waktu ni? Kan waktu ni waktu larang. Nabi kata waktu aku salat ini 2 rakaat yang aku tak sempat nak salat lepas zuhur tadi. Karena sibuk dengan tetamu yang ramai, Nabi kita tak sempat semaya sunat lepas zuhur, rawatib dia ni, maka dia qada lepas semaya asar. Sama juga bagi orang yang bangun lewat. Bila mari masjid, orang dah salat subuh, dia tertinggal tak tertinggal, rawatib dia 2 rakaat tu. Yang Nabi kata lebih baik daripada isi dunia dan isi kandungannya tu. Tinggal tak tinggal? Tinggal, maka dia boleh qada lepas semaya subuh. Boleh qada terus. Lepas kita semaya subuh, semaya sunat 2 rakaat. Tapi ajaib lah kalau tempat kita sini. Orang tak pernah buat. Ajaib tak ajaib? Dia kata apa pula semaya sunat lepas subuh ni? Ni tak lepas war kuku, mari mana pula ni? Beratnya kutuk lalu. Kita ni suka kutuk ya. Tak tanya apa sebab. Kalau kita tanya dapat jawapan. Tak. Jadi untuk menyelamatkan diri kita daripada dikutuk oleh orang, jangan salat di masjid, balik rumah kita, qada situ. Ataupun kalau kita duduk di masjid, tunggu sampai naik matahari, kita qada. Itu lebih selamat. Tapi asasnya boleh. Bagaimana kata kaedah ulama kata, tuqdal ar-rawatibu tuqda kama tuqdal al-faraid. Sunat rawatib itu diqada seperti kita qada sembahyang fardu. Jelas dah? Sunat rawatib itu diqada seperti qadanya sembahyang fardu. Kalau tertinggal boleh kita qada. Walaupun asar tu waktu nahi, tapi boleh kerana kita tertinggal belum zuhur tadi. Nabi pernah buat benda ni dan ada dalam kitab hadis. Cuma itu perkara yang kedua. Yang ketiga, dia kata warada fi hadis akhraj Ibnu Majah, dalam hadis Ibnu Majah, hendaklah kita salat macam contohnya kita mari tak sempat nak qabliyah zuhur. Orang dah salat dah qamat dah. Lepas zuhur kita nak sembahyang hak qada dulu ke nak sembahyang hak ba'diyah dulu? Ini soalan yang ketiga. Jawabnya dia kata yabda'u awalan bis sunnatil ba'diyah summa bis sunnatil qabliyah. Jadi lepas sembahyang zuhur habis wirid kita sembahyang sunat ba'diyah dulu. Aku sembahyang sunat selepas zuhur 2 rakaat, sudah tu barulah kita qada yang tertinggal tadi. Qada yang mana? Yang kita tertinggal ni sama ada 2 ataupun 4 rakaat qabla zuhri tu. Jadi 3 perkara. Tanda orang kata? Tak tanda, dengar saja Pak dia. Yang keempat, dikata hadis yang kita belajar ini, hadis yang kita belajar malam ni, dalilun ala anal insan yang bagi lahu an yuhafiz ala rawatib. Dalil seorang itu mesti jaga sembahyang sunat rawatib ini, kerana salah satu daripada riwayat yang kita baca tadi, Aisyah kata apa? Kana yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak tinggal 4 rakaat sebelum zuhur. Dia guna dengan nama kana la yada'u. Tengok kata-kata Aisyah. Nabi kita tak tinggal sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi selayaknya dengan kita, cubalah kita amalkan dalam hidup kita hari ni. Payah ke senang ni? Senang ya. Siapa kata payahnya? Yang payah tu orang tak nak buat. Apa-apa benda atas dunia ni hak tak nak, payah belaka. Betul tak? Kalau nak, semua boleh. Dalilnya waktu kita motivasi kepada orang ni, kalau benda dia tak nak, bercanggah dengan nafsu dia jawab lalu, payah ustaz.
Kalau dia kata payah tu, tak nak dah tu. Sepatutnya bila kita kata benda ni tak baik, contoh paling mudah lah tak? Rokok ni. Kita kata rokok ni haram, ni berhenti lah isap rokok ni. Dia jawab lalu, payah nak tinggal ni. 30 tahun duduk isap. Duduk apa ni? Duduk sengok ke tai semelik iblis ni. Contohnya. Kenapa jawab? Sepatutnya bila mari orang sebut ini, insya-Allah dengan pertolongan Allah saya nak tinggal. Kata kat dulu, tunjuk ke semangat nak dak potong trik selalu. Payah. Ada payah tu. Memang dia tak tinggal. Pergi Mekah, Arafah bawa lagi. Allah dia cerita tuan-tuan. Anda tengok di Arafah orang isap dia biasa dia kupur dekat tandas situ. Dekat lekemah orang marah. Kita lalu nak pergi tandas tanya, "Oi, ramanya puak-puak Haji Malboro sini." Celek mata dia kita. Orang lain mari duk Haji Mabrur, duk teriak tangis dalam kemah tu. Puak-puak dia tu duk mari Haji Malboro ni, duk buah pokok ni. Ramah. Allah sedihlah, sedih. Duka cita yang amat sangat. Tapi orang-orang hak pergi sekali dengan apa? Sekali dengan pasal kita duk tekan kuat sangat ni, kalau nak juga apa dia sembunyilah menusuk dari belakang. Kalau terbaik buat depan tangga kita, jangan duk jadi jing di Arafah ni kata. Alah baik tak mari haji, marah lalu kita. Jadi dia beringat sikit. Tahanlah juga. Ni enggak berdoa ni. Terlampau sangat berani dengan Allah SWT. Tuhan duk tengok masa tu. Allahu Akbar. Nafahat rahmat Allah Taala boleh lagi dia buat maksiat di Arafah. Orang ni kita serah Tuhan lah, kita tak katalah dia boleh haji. Cuma kita gelar ya tu. Perli dia tu boleh haji Malboro. Orang lain boleh haji Mabrur. Jadi yang ke berapa sana? Yang keempat. Perkara yang kelima, dalam musafir, bagi orang yang semaya jamak qasar dalam musafir, maka tidak sunat bagi dianya sembahyang qabliyah dan juga sembahyang ba'diyah. Jadi kerana orang musafir itu telah diberi kelonggaran. Muhafak boleh buat dua, nak mai sunat lagi pula. Jadi dipanggil macam kita tidak menerima kelonggaran Allah Taala beri pada kita. Jadi tidak sabit bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat ba'diyah, sunat qabliyah dan ba'diyah ini bila pada dalam musafir, tidak sabit. Jadi itu menunjukkan Nabi kita tak buat, kecuali dibahas oleh ulama sembahyang sunat witir. So apakah sembahyang sunat witir ni Nabi kita buat juga dalam musafir atau tidak? Ramai ulama mengatakan Nabi kita tidak tinggal solat sunat witir ni walaupun dalam musafir. Jadi kita cubalah dalam hidup kita ni, kalau kita mampu belum selepas tidur kita sembahyang sunat, lepas tidur dulu baru sembahyang sunat witir. Kalau tak mampu, kita belum tidur kita salat witir. Aku ni kalau aku tidur memang tak sedar orang dah subuh dah. Maka kita salat witir bila? Sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin insya-Allah taala, jadi kebiasaan kita dah boleh sedar subuh pukul 5.30, kita boleh sedar 5.15 ke, pukul 5 ke boleh bangun sembahyang sunat, maka afdalnya kita akhirkan salat witir itu bila? Di akhir malam. Jadi kita cuba. Habislah kita malam ni perbincangan kita dalam bab sembahyang sunat sebelum zuhur. Babu sunnatil asri. Ini bab sunat sebelum asar. Orang yang akan mendapat kebahagiaan, bab tuntutan mengerjakan sembahyang sunat asar, sembahyang sunat sebelum asar. Sebelum asar ni banyak sunat dia. Orang yang akan mendapat kebahagiaan dan keberkatan hidupnya ialah mereka yang mengerjakan segala amalan yang wajib dan juga yang sunat dengan sempurna. Tanpa kita duduk cakap banyaklah sunat ni. Hak ni sunat ke wajib? Cuma satu je kalau kita nak tahu. Sunat ni sabit daripada Nabi atau tak sabit? Itu kena tanya. Setengah orang dimarahkan. Tanya apa kak? Bab amal ibadat ni buat je. Ikut Nabi buat tak buat apa ibadat lah. Itu jangan. Sebab dalam ibadat ni kita tak boleh reka sendiri. Ibadat ni tauqif, benda yang kena ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi tak buat jangan duk reka lah. Itu satu kita kena tanya, kena pastikan. Oleh itu untuk melakukan perkara tersebut wajiblah dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Sama ada amalan-amalan tersebut ada hubung kaitnya dengan yang fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkadah dan lain-lainnya. Fardu ain ni wajib kena buat setiap orang. Fardu kifayah seorang buat lepas orang lain. Sunat muakkad maknanya sunat yang kuat tuntutannya supaya kita buat.
Orang yang dapat menunaikan perkara-perkara yang wajib dan sunat akan beroleh kejayaan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Jelas kepada kita. Dalam bab ini hanya ada 3 hadis saja. Hadis yang pertama, An Aliyin radhiyallahu ta'ala bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sunat 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Jadi ada juga riwayat sebelum sembahyang asar Nabi kita lakukan salat sunat dengan memisahkan 4 rakaat itu dengan salam. Maksudnya 2 rakaat Assalamualaikum, Allahu Akbar pula untuk 2 rakaat yang seterusnya. Iaitulah setiap 2 rakaat 1 salam. Ucapan salam ini juga kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya dan juga kepada semua orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan orang muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis hasan. Pengajaran hadis, yang pertama, sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu asar afdal dilakukan 4 rakaat, iaitulah setiap 2 rakaat 1 salam. Mana 4, macam zuhur tadi juga 4 rakaat. Yang kedua, diharuskan juga jika dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam, seperti mana salat sunat rawatib sebelum zuhur dan selepasnya. Jadi salat sunat yang 4 rakaat ni, yang Nabi kita kata siapa dia sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, sama ada kita salat 2 atau terus 4 rakaat, diboleh dua. Tengok di sini. Maknanya dia kata diharuskan juga jika dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Mana terus ya 4 rakaat. Seperti mana sembahyang sunat rawatib sebelum zuhur dan selepasnya. Jadi boleh dua-dua. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmatnya kepada orang-orang yang bersembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Jadi siapa dia sembahyang sunat belum asar, orang ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis, sembahyang sunat rawatib sebelum salat asar 2 rakaat bukanlah sunat muakkad, tidak muakkad, tetapi ia digalakkan juga mengerjakannya. Maksud tidak muakkad ini maknanya bukan dilakukan oleh Nabi berterusan. Berbeza dengan hadis zuhur tadi. Berbeza dengan hadis 12 rakaat. Nabi kata akan diberi anugerah mahliga dalam syurga, itu berbeza. Mana dia buat, ada kalanya dia buat, ada kalanya tidak buat. Dan kalau tertinggal tidak diqadakan. Itu beza di antara muakkad dengan tidak muakkad. Yang kedua, disunatkan juga kepada kita berdoa selepas menunaikan sembahyang sunat untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri sendiri, keluarga dan kepada semua orang-orang Islam. Maksud doa di sini kita kena ingat, doa dalam salat ni ada 2 cara. Yang pertama, cara adanya sebelum salam. Sebelum salam kita doa. Di antara doa-doanya banyaknya, tengok dalam kitab kita tu, Perisai Muslim. Pahlawan ingat tak? Kitab Perisai ada lah kan? Setiap orang dah ada kitab Perisai Muslim. Di dalam tu kita tengok doa akhir salat. Maksudnya berdoa di sini doa sebelum kita bagi salam. Tapi dengan bahasa Arab lah. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, bagi salam dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Barulah kita berdoa. Dengan bahasa Melayu boleh. Dengan bahasa Cina boleh. Bahasa Jepun boleh. Tapi syaratnya mana? Di luar salat. Dalam salat lah bahasa Arab saja boleh. Jadi ini dia kata sunat. Lepas kita sembahyang sunat, kerana di antara tempat yang dikira mustajab doanya, di antara azan dengan iqamah, itu di antara tempat. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'ataini, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Daripada Ali bin Abi Talib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu asar.
Jadi pengejaran hadis, walaupun sembahyang sunat 2 rakaat sebelum asar itu bukan sunat muakkadah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap juga melakukannya sebagai amalan sunat baginda pada setiap hari. Jadi cumanya berbezanya yang muakkad ni dia tak akan tinggal. Kalau tinggal dia qada. Dia yang ni kalau tinggal. Bagi orang-orang yang dapat melakukan segala amalan sunat ketika hidupnya akan beroleh keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Tak lagi dah kitanya. Orang yang memang dapat sunat di dunia ni walaupun sedikit, tapi pahalanya besar bila duduk di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah taala di dalam bab sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab sembahyang sunat maghrib pula. Jadi kali ini kita belajar 2 sunat aja. Yang pertama dia panggil sunat apa tu? Sunat zuhur. Yang kedua sunat asar. Sunat zuhur tu besar kedudukannya. Yang Nabi kita ajar supaya kita lakukan sembahyang sunat zuhur bila 4 rakaat sebelum zuhur. Ada riwayat mengatakan 2 rakaat. Jadi paling kurang yang kalau kita tak boleh buatlah yang 2 rakaat sepaling kurangnya. Yang cantiknya buat berapa rakaat? 4 rakaat baru sempurna. Jadi bilangan rakaat tadi sudah jelas kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, siapa dia jaga 12 rakaat sehari 1 malam, orang ini mendapat pahala dianya, Allah Taala akan beri ganjaran kepada dia 1 banglo dalam syurga. Jadi banglo dalam syurga ni bukannya bangunan yang kecil. Bukan banglo tempat kita ni. Banglo tempat kita ni banyak comel setara mana sangat kak. Banglo atas dunia ni. Banglo dunia tu terlalu cantik untuk kita huraikan. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita di dalam bab yang seterusnya, iaitu bab sunnatil maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.